kesan pendedahan perlahan antara Tan Sri Hamid, mantan Ketua Polis Negara, dengan bos Datuk Hamzah, rakyat mula terpinga-pinga dan rakyat juga ingin mengetahui apakah ada elemen rasuah. Itu yang rakyat mahu tahu. Tetapi belum pun sampai sehari, laju aja Datuk Azam Baki mengulas kenyataan. Dia kata bahawa mereka yang lompat parti tidak salah. Ini satu dunia tahu. Kita tidak ada undang-undang anti lompat ataupun anti hopping. Dulu ada dicadangkan waktu krisis di Sabah. Sudah ada, dan tak silap saya di Pulau Pinang juga telah pun mewujudkan ataupun meluluskan dalam undangan negerinya enactment bahawa anti lompat parti. Di Sabah ada, di Pulau Pinang ada, tetapi tidak boleh terlaksana kerana kita tertakluk di bawah perundangan sistem perlembagaan. Apa sahaja undang-undang yang diputuskan oleh pusat, maka dia terpakai pada seluruh negeri. Jadi negeri tidak boleh membuat undang-undang mengatasi undang-undang yang ataupun perlembagaan yang diwujudkan oleh pusat. Jadi anti hopping ini memanglah Tan Sri Datuk Azam Baki memang kita tahu, tetapi sabar-sabarlah. Jangan terus terjah aja. Laju sangat ni. Dia kata bahawa orang yang melompat parti ni tak salah dari segi undang-undang. Satu dunia tahu. Yang rakyat nak tahu, mereka lompat parti ni apakah ada elemen rasuah. Ni Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah ni kena tahulah maksud orang. Jangan terjah begitu saja. Sebab rakyat meragui. Kerana kita lihat ada orang yang sedang disiasat oleh pihak pencegah rasuah. Ada ahli parlimen yang sedang disiasat, yang masih dalam siasatan, dia pun melompat daripada parti pembangkang kepada parti kerajaan. Dan kes itu sepi. Ini yang mengundang masalah. Jadi dia kena jawab. You have to address this issue. Datuk Azam Baki kena address isu ini. Jangan kita semua ya. Jadi kenyataan Tan Sri Hamid ini ditegur oleh Datuk Taqiyuddin. Kita tahu kenyataannya lompat parti tak salah, tetapi elemen membuatkan mereka melompat parti ini yang menjadi pertikaian di kalangan warga bangsa, rakyat yang cinta damai, rakyat yang menyantuni undang-undang, rakyat yang begitu menghormati negara kita. Ini adalah negara hukum. Apakah ada elemen ugut dan rasuah? Kalau ugut, itu adalah tertakluk dalam rasuah juga. Kalau ada menteri yang masih berkuasa mengugut ahli parlimen ini, kalau kamu tak join, kamu tak masuk parti kami, maka kamu akan disiasat. Ini juga adalah elemen rasuah. Apatah lagi kalau ada sogokan. Yang ini dikatakan scheme of things yang kita semua dengar. Semua rakyat dengar apa yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin sebelum pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Itu tular. Semua orang dengar. Ada dalam internet, ada dalam YouTube, ada dalam Instagram. Kenyataan bahawa orang UMNO tak susah. Kita panggil mereka, kita beri mereka jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi jadi JSC, dan kita akan menjadi sebuah parti yang besar. Itu kenyataan, itu adalah berbau rasuah. Jadi kita kena ingat, rakyat kena faham, negara kita sekarang ini, kita selepas saja Dr. Mahathir tidak lagi berada di anjung kuasa, maka satu pola perubahan baru dalam negara kita ni, di mana pimpinan tertinggi juga sudah boleh dibawa ke muka pengadilan. Era Dr. Mahathir, timbalan Perdana Menteri disiasat dan disumban ke dalam penjara. Jangan lupa, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau disepikan di belakang tabir besi selama hampir 10 tahun, beliau adalah mantan timbalan Perdana Menteri. Waktu itu Dr. Mahathir jadi Perdana Menterinya. Dan ini sudah menjadi seolah-olah presiden. Sebelum itu, zaman Tun Hussein On hanya menteri. Ada menteri memang ada. Tapi sebelum itu, zaman Tun Razak tidak berlaku. Zaman yang mulia almarhum Tengku Abdul Rahman tidak berlaku. Kalau ada pun menteri-menteri yang disiasat, akhirnya mereka diminta meletak jawatan. Kerana bagi pemimpin-pemimpin besar macam Tengku Abdul Rahman, macam Tun Razak, saya ingat lagi yang mulia Tengku Razali menyatakan kepada saya,
Tun Razak dan juga almarhum Tengku Abdul Rahman sering kali berpesan, janganlah kita aibkan pemimpin Melayu ni. Kalau ada, suruh dia berhenti sudah. Ini bila kita seret mereka ke muka pengadilan, maka telah segala-galanya. Tapi ini tidak berlaku era Hussein On. Tun Hussein On meneruskan memenjarakan almarhum Datuk Harun Idris. Selepas itu, datanglah bertubi-tubi serangan terhadap ahli politik. Mana yang ke dalam itu, tak silap saya, Ketua Menteri Melaka juga disiasat, dibawa ke muka pengadilan. Tapi belum lagi kemuncaknya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan daripada UMNO, disingkirkan daripada jawatan dan diseret ke mahkamah atas tuduhan yang diragui oleh rakyat. Bagaimanapun kita negara hukum, kita berlapang dada. Kalau itu diputuskan oleh mahkamah, rakyat terima. Tak ada pula kita nak memberontak dan sebagainya. Tidak. Dan selepas insiden itu, hari ini terbukti bahawa seorang Perdana Menteri juga boleh dibawa ke muka pengadilan. Jadi anda sudah create the precedence. Tan Sri Muhyiddin, Dato' Mahathir, anda sudah pun mewujudkan presiden ataupun kebiasaan bahawa walaupun anda menjadi Perdana Menteri, apabila sampai waktunya anda tidak lagi memegang jawatan itu, anda juga boleh diseret ke muka pengadilan, anda juga boleh dimasukkan ke penjara. Dan ini tak berlaku dulu. Negara-negara luar pun jarang, adalah macam di Korea. Mereka tak peduli. Kalau ada pemimpinnya, Perdana Menteri pun, presidennya disumbat ke dalam. Begitu juga berlaku di Mesir. Mursi, dan adalah negeri Arab ada. Dan sebelum ini tak ada. Kalau di Thailand itu Thaksin, dia walaupun cuba diseret ke mahkamah, dia melarikan diri, mendapat suaka politik. Begitu juga berlaku di Iran, Shah of Iran, apabila kerajaannya dijatuhkan oleh Ayatollah Khomeini, maka beliau melarikan diri keluar daripada Iran dan mendapat suaka daripada negara-negara sahabat dia. Begitu juga apa yang berlaku pada Zainal bin Laden, iaitu di Tunisia. Tetapi macam orang macam Saddam Hussein, macam Muammar Gaddafi memilih untuk menentang, akhirnya tewas, dan Saddam Hussein tewas di tali gantung. Dan Malaysia sudah mewujudkan presiden itu. Presiden dalam bahasa Melayu, saya nak sebut apa pun, kena kata apa. Tapi presiden lah, kebiasaan ataupun sudah ada wujud elemen begitu. Artinya, kalaulah kerajaan akan datang tumbang, Kerajaan Perikatan Nasional tumbang, maka Tan Sri Muhyiddin juga boleh disiasat. Beliau juga tidak lari, tidak sunyi untuk dibawa ke muka pengadilan terhadap jika berlaku sebarang pelanggaran dari segi undang-undang. Sebab negara kita negara hukum. Jadi mereka-mereka yang berada di anjung kuasa, jangan lupa, anda sebagai menteri juga, anda tidak terkecuali untuk diseret ke muka pengadilan. Ini saya nak bagi tahu. Jadi Datuk Azam Baki kena ingat. Datuk sebagai ketua pengarah SPRM, jangan kelirukan rakyat. Rakyat nak tahu dari mana, bagaimana dan kenapa boleh berlaku lompat itu. Apakah ada elemen rasuah? Kalau anda sebagai ketua pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah cuba melindungi oleh alasan politik, anda juga akan diseret ke muka pengadilan. Dan saya lihat besar kemungkinan Tan Sri Hamid Badul juga akan diseret ke muka pengadilan. Kalau beliau berterusan mewujudkan polemik politik, beliau berterusan menyuarakan pandangan-pandangan yang dilihat seperti anti kerajaan, beliau juga akan dibawa ke muka pengadilan. Artinya negara kita ini tidak akan sunyi untuk membawa lepas seorang pimpinan apabila berlaku perubahan. Saya tak tahulah apakah pemimpin akan datang, mereka berlapang dada, mereka saling boleh memaafkan,